izin daripada Allah dan taufiknya kita dapat dipertemukan lagi bagi meneruskan pengajian kita daripada kitab Syarah Imam Al-Hudhudi di atas kitab Matan Sanusiyah ini. Jadi kita berada pada bulan Ramadan baru ini, kita berhenti pada kalam musannif rahimahullahu taala, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah. Betul. Jadi kita dah sampai pada kalam perbincangan berkaitan dengan sifat ma'nawiyah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Kemudian 7 sifat dinamakan sifat-sifat, dinamakan 7 sifat ini dengan sebagai sifatin ma'nawiyatan, sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat itu mansublah, jadi apa nama ni, naib fa'il dia tusamma hadhihi sab'u sifatin ma'nawiyatan, kerana dia jamak muannas salim masuk dengan kasrah. Sebab itu ma'nawiyatan tu dia masuklah tu, dia menjadi sifat kepada sifatin. Wahia sab'u sifat ni, dan ia sifat ma'nawiyah 7 ini mulazimatun lis-sab'il ula, melazimi bagi 7 yang pertama. 7 yang pertama itu ialah sifat ma'ani. Wahia, dan ia 7 sifat ma'nawiyah ini kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basira wa mutakalliman. Jadi dia bezanya dengan ma'ani pada kaunuhu itulah, kaunuhu. Cuma dari segi kalau kita nak tadqiqkan, yang dikira sifat ialah kaunuhu tu. Sebab dalam sebahagian kitab ada ulama dia buat secara ringkas. Dia kata ma'nawiyah itu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an. Itu atas jalan majaz bolehlah, atas jalan majaz saja. Hakikat dia qadiran itu bukan sifat. Qadiran itu Tuhan yang bersifat dengan kudrat, zat yang bersifat dengan kudrat. Kita sekarang ni bukan bincang pasal zat, kita bincang tentang kaunuhu, keadaan zat itu bersifat dengan kudrat. Jadi itu yang menjadi khilaf sama ada dibilang ma'nawiyah ataupun tidak. Dibilang ma'nawiyah ataupun tidak. Ustaz dalam KF Ustaz. Dalam tafakur. Share situ buat. Ya. Jadi di situ kalau kita nakkan kepada peneliti dan juga yang tahqiqnya, ia kaunuhu itulah yang dikira sebagai ma'nawiyah. Adapun qadirun tu Tuhan atau zat yang bersifat dengan kudrat. Muridun itu zat yang bersifat dengan iradat. Kena kepada diri zat. Jadi kita bukan bincang pasal zat, kita bincang pasal sifat.
Baik. Kata syarih rahimahullah, ai thumma ba'da, ada thumma tak? Ada tak? Dalam kita kena hak yang cetakan yang dibuat khah ni kena tambah. Ai thumma ba'da tahaqquqi. Ai thumma ba'da tahaqquqi ma taqaddama kemudian setelah tahakkuknya, setelah yakin dan pastinya apa yang telah terdahulu, setelah itu yu'taqadu, diiktikadkan fi haqqillahi ta'ala, diiktikadkan pula pada hak Allah Ta'ala sab'u sifatin, diiktikadkan akan 7 sifat. Setelah kita yakin dan tahqiqkan sifat-sifat sebelum ni, kita bincang sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani, apa lagi? Dan kena iktikad juga pada hak Allah Ta'ala sab'u sifatin, 7 sifat. 7 sifat itu tusamma, yang dinamakan 7 ini sifatin ma'nawiyah, akan sebagai sifat ma'nawiyah. Nama dia sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat ma'nawiyah? Was-sifatul ma'nawiyatu hiyal halul wajibu lidzati ma damatiz dzatu mu'allalatan bi'illatin. Sifat maknawiyah ialah hal wajib, al-halul wajibu lidzat, hal yang wajib bagi zat. Madamatiz dzatu, selama ada zat, selagi ada zat, maka hal tersebut adalah dia. Yang mana hal ini mu'allalatan, diillahkan, hal keadaan hal ini mu'allalatan bi'illah, diillahkan dengan satu illah. Okey. Ambil perhatian di sini pada ta'rif musannif rahimahullah. Musannif dia mentarifkan sifat maknawiyah tu dengan hal. Al-halul wajibu ke al-halul wajibatu? Kalau kita buka setengah kitab, sebahagiannya mengatakan al-halul wajibatu. Jawapannya hal ni yuzakkar wa yuannas. Hal dimuzakkarkan dan dimuannas. Jadi kalau kita temu dalam setengah kitab yang meletakkan ta ta'nis pada wajibah, betul juga. Sebab hal ini lafaz dia yuzakkar wa yuannas, dianggap muzakkar dan dianggap juga muannas. Dia ada dua jantina. Ada 2 jantina dia ni. Dia ada kalimah yang boleh dimuzakkarkan, boleh dimuannahkan. Hal al-wajibah ataupun halul wajib lidzat, hal yang wajib bagi zat. Maknanya yang ada pada zat, madamati zat, muddata dawamil zat, madamati zat ay muddata dawamil zat. Jadi madama sini ma masdariyah zarfiyah. Sebab itu kita takwil dia dengan muddata. Madama, dama tu ya, dama yadumu, dawam. Jadi dawam, ma muddata dawami, tempoh. Muddata tu kena pada zarfiyah.
Ma masdariyah kita tukarkan damat menjadi masdar. Tukar damat menjadi masdar. Saya kena rekod jugalah ni secara skrin ni. Kok senang tengoklah. Tidak nak tulis papan hitam. Jadi dia jadi macam mana? Ma damat ini apa dia? Ma ni i'rab dia ma masdariyatun zarfiyah. Kenapa dia ma masdariyah? Kerana dia menukarkan fi'il menjadi masdar. Mana fi'il dia? Damat. Masdar bagi dama yadumu dawaman, dauman wa dawaman. Dawam. Lepas tu masdariyah, zarfiyah kerana dia memberi makna zarah. Zarah ni zarah zaman lah. Muddata. Sebab itu kita takwil dia menjadi al-halul wajibatu ataupun al-wajibu lidzati muddata dawami adzat. Selama ada zat itu, selama ada zat, hal itu ada sekali. Okey. Satu. Dan muallalatan ini, muallalatan ini dia itu bukan khabar kepada madama tu. Dia bukan jadi khabar kepada madama. Dia menjadi hal. Jadi hal. Hal bagi siapa? Hal bagi khabar ataupun hal bagi mubtada. Apa dia mubtada dia? Wahia al-halu al-wajibu lidzat. Al-hal al-wajibu lidzat. Sama ada dia jadi hal kepada mubtada, hiya muallalah bi'illah, ataupun menjadi hal kepada khabar, iaitu al-hal al-wajibu lidzat. Nampak? Jadi takdir kalam macam mana? Dia bukan makna menjadi hal daripada zat itu. Al-wajibah lidzat madamati zat muallalah. Ia bukan jadi hal madamati zat muallalatan, bukan hal kepada zat tersebut. Sebab nampak duduk akhir tu seakan-akan madamati zat tu muallalatan. Muallalatan tu seakan menjadi hal kepada zat. Tak. Dia hal kepada hal. Hal yang jatuh al-hal al-wajib pada awal ta'rif tersebut. Jadi takdir kalam, sifat maknawiyah ini ialah hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Hal keadaan ia hal tadi. Jadi muallalah ini dia menjadi hal kepada hal. Dia i'rab hal. Dia menjadi hal, yakni di i'rab sebagai hal bagi hal, al-hal yang duduk dalam ta'rif. Madamati dzat, hal al-wajibu lidzat madamati dzat muallalatan bi'illah, di'illahkan dengan satu illah. Okey. Nampak macam payah, mudah saja nak terang apa. Sekarang ini hal ialah satu sifat atau satu hal. Sifat maknawiyah ni ialah hal yang ada bagi zat, yang mana hal ini diillahkan dengan illah, disebabkan kerana ada sebab. Macam mana ni? Ini nak mengeluarkan daripada hal nafsiyah, iaitu sifat wujud. Wujud ini sebahagian ulama mengkategorikannya sebagai hal, sifat hal juga. Jadi dalam sifat 20, sifat yang termasuk dalam kategori hal ialah sifat wujud,
pada salah satu pandangan. Sebab wujud adakah dia kategori hal atau kategori amrun i'tibari ataupun kategori nafsu zat, maknanya bukan sifat. Khilaf situ. Atas pandangan yang mengatakan wujud ini hal, maka hal ni ada hal nafsiyah iaitu sifat wujud, dan ada hal maknawiyah iaitu sifat maknawiyah ni. Jadi sifat maknawiyah, hal sifat maknawiyah ini halnya ialah mu'allalah bi'illah. Dia disebabkan. Kenapa ada kaunuhu qadiran? Kerana ada kudrat. Jadi kudrat itu illah kepada kaunuhu qadiran. Iradat itu illah kepada kaunuhu muridan. Itu yang sebut mu'allalatan bi'illatin, yang diillahkan dengan satu illah, yang disebabkan dengan satu sebab. Dalam kitab Jawi disebut dikeranakan dengan satu kerana. Faham Dikeranakan dengan satu kerana. Nanti kalau balik kita ngajar kampung, jumpa ibarat itu tak usah pelik lah. Iaitu sifat maknawiyah, bermula maknawiyah itu ialah hal yang wajib bagi zat selama ada ia, dikeranakan dengan satu kerana. Kita pun pening benda pula kerana. Dikeranakan dengan satu kerana, terjemahan bagi mu'allalatan bi'illah. Kerana kaunuhu qadiran ni, dia ada kaunuhu qadiran kerana ada kudrat. Jadi kudrat itu illah yang menyebabkan adanya kaunuhu qadiran. Okay. Kata syarih rahimahullah, sekarang ni dia nak syarah kepada ta'rif itu. Fal hal, maka lafaz hal itu akhraja bihi, musannif mengeluarkan dengannya as-suluba, mengeluarkan dengannya sifat-sifat salbiyah. Kita nak baca mabni lil majhul pun boleh, ukhrija bihi sulubu pun boleh. Akhraja ay musannifu bihi ay bi kalimatil hal atau bi lafzil hal as-suluba, sifat salbiyah. Wa sifatul ma'ani wa mu'allalatan bi'illatin akhraja bihil halan nafsiyah, mengeluarkan musannif dengan perkataan tadi akan hal nafsiyah. Hal nafsiyah iaitu sifat wujud. Sifat wujud terkeluarlah bila kata sifat ma'ani, terkeluar daripada itu sifat wujud. Mu'allalatan bi'illatin, keluar daripada itu sifat wujud yang mana dia pun hal, tapi hal maknawiyah. Salah ni tak? Rasanya salah tulis ni, salah letak tu. Akhraja bihi sulub wasifat, gitu. Akhraja bihi as-suluba wasifatil ma'ani. Jadi siapa yang ada buku cetakan tu, sifat ma'ani tu kena duduk atas. Sifat ma'ani tu kena duduk atas. Nampak tak? Sambung, jangan titik kat as-suluba tu. Akhraja bihi as-suluba wa sifatil ma'ani. Baru ya. Hal, bila sebut hal, apa yang tak termasuk dalam hal? Sifat salbiyah tak masuk. Lagi sifat ma'ani tak masuk. Tu dia. Tu akhraja. Lafaz hal itu mengeluarkan sifat sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Bila sebut hal, sifat ma'ani tak masuk sebab sifat ma'ani bukan hal. Sifat salbiyah pun tak masuk sebab sifat salbiyah bukan hal. Jadi sifat ma'ani tu duduk atas. Siapa buat buku cetakan ni, cetak khas tu kena letak atas, jangan titik lepas saluk tu, tambah wasifatil ma'ani. Barulah masuk kepada qaid yang kedua atau muhtarazat yang kedua. Wa mu'allalatan bi'illah, wa qawlu musannifi mu'allalatan bi'illah. Perkataan musannif mu'allalah bi'illah itu akhraja bihi al-halan nafsiyah, maka mengeluar musannif dengannya hal nafsiyah, sifat wujud.
disebut hal yang mu'allalah bi'illah, keluar daripada itu hal yang ghairu mu'allalah bi'illah, hal yang tidak diillahkan dengan satu illah, iaitu hal nafsiyah. Apa dia? Sifat wujud. Kerana sifat wujud ni pada salah satu pandangan dia hal juga, tapi hal yang bukan kerana ada sesuatu. Macam kaunuhu qadiran, kerana ada kudrat. Wujud kerana ada apa? Tak, kerana dirinya. Itu hal nafsiyah, kerana diri sendiri, dirinya, bukan kerana disifatkan dengan sesuatu atau diillahkan dengan sesuatu. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, sekarang ni kita tengok apa dia kata mu'allalatan bi'illah wa ma'na ta'lil. Mana ta'lil? Mana ada dalam lafaz ta'lil? Wa ma'na ta'lil al-mafhum min qawlihi mu'allalatan bi'illah. Makna ta'lil ada disebut lafaz ta'lil? Tak ada. Ta'lil ni dipaham daripada mu'allalatan bi'illah. Kan dia kata hal tu ialah sifat maknawiyah, ialah hal yang wajib bagi zat selama ada zat, diillahkan dengan satu illah. Jadi keluar situ makna illah. Illah tu apa makna illah? Wa ma'na ta'lil at-talazumu, iaitu berlazimah. Illah di sini dengan makna berlazimah. Bukan dengan makna, sebab illah ni pada sisi perbincangan ilmu kalam, illah ada dengan makna ifadatu al-illah ma'lulaha, illah yang memberi kesan kepada maklul. Itu illah juga tu, ta'lil juga panggil. Macam kita kata gerak jari illah kepada gerak cincin, gerak jari illah pada gerak cincin. Jadi pergerakan jari mengesan dan memberi kesan kepada gerak cincin. Bila tergerak jari, tergerak cincin, itu ta'lil juga tu. Dan dalam penggunaan kalimah dalam usul fiqh, ta'lil illah dengan illah ma'lul ni samalah. Iskar, memabukkan itu illah kepada hukum perharaman. Dia memberi kesan pada menjadikan sesuatu itu haram. Bila ada illah iskar, illah memabukkan, maka sesuatu itu dihukumkan haram. Illah yang dimaksudkan mu'allalatan bi'illah dengan makna talazum, semata-mata berlaziman sahaja. Apa makna talazum? Ada tafsir lagi. Ayyalzamuha ma'nan qaimun bidzat, iaitu melazim akannya yalzamuha, melazimkannya maknan qaimun bidzat, oleh makna yang berdiri pada zat. Melazimkannya apa? Melazimkannya maknawiyah, oleh makna yang berdiri pada zat. Apa makna yang berdiri pada zat ni? Maknan qaimun bizat ni apa dia? Makna sifat ma'ani itulah. Jadi sifat ma'ani itulah yang melazimkan akan maknawiyah. Yalzamuha ma'nan qaimun. Ma'nan qaimun itu jadi fa'il kepada yalzamu. Yalzamu ma'nan al-ma'nal qaimu bizzat al-ma'nawiyah. Kalau kita takdirkan. Jadi ta'lil ni dengan makna berlazimang. Apa makna berlazimang? Maknanya sifat yang ada pada zat itu melazimkan ada sifat maknawiyah ni. Maknan dengan makna sifat maknan qaimun bizzati, maknan dengan makna sifat, sifat yang wujudi, iaitu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itulah maknan qaimun bizzat itu dia yang melazimkan maknawiyah. Bila ada kudrat, maka lazim daripada kaunuhu qadiran. Maka tafriq faham daripada situ, faqadirun.
Ini juga ala sabilil tasamuh, bukan faqadirun. Yang aulanya ialah fakaunuhu qadiran lah, sebab kita bincang tentang sifat maknawiyah. Cuma biasa kadang-kadang dalam setengah ulama tu faqadirun teruslah. Yang naknya apa? Faqadirun ai fakaunuhu qadiran yulazimul qudrata. Kaunuhu qadiran itu melazimi bagi kudrat. Wa muridun, sama jugalah fa kaunuhu muridan yulazimul iradata, melazimi bagi iradat. Wa alimun yulazimul ilma, ay fa kaunuhu aliman yulazimul ilma, wa hayyun yulazimul hayata, wa sami'un yulazimus sam'a, wa basirun yulazimul basara, wa mutakallimun yulazimul kalama. Okey, sampai akhir mudah kan? Faham tak tu? Tak payah tu, yang payahnya takbir tu, kita nak takdir kalam tu. Pendek kata, maknawiyah ini apa yang lazim, sifat yang lazim bila bersifat zat itu dengan ma'ani. Okey. Ini bagi yang mengisbatkan hal lah. Kalau tidak ada hal dan tidak perlu dibilanglah maknawiyah, kerana telah cukup dengan ma'ani. Boleh okey, seterusnya wasumiyat, muka surat sebelah tu. Wasumiyat ma'nawiyatan. Wasumiyat ma'nawiyatan ay wasumiyat hadhihi sifatu as-sab'u ma'nawiyatan. Dinamakan ini sifat yang 7 ini akan sebagai maknawiyah. Sebab apa tu? Sumiyat mansubatan, kerana dinisbahkan ilal ma'ani lah. Nisbah kepada ma'ani. Jadi nisbah kepada ma'ni, maknan ma'nawiyah. Kerana nisbah kepada ma'ani. Li'anna littisafa bil ma'nawiyah, kerana orang tanya dah, kalau nisbah kepada maknawiyah patut nisbah kepada ma'ani kan. Patutnya sebutlah ma'anawiyah lah. Ma'anawiyah. Okey. Jadi jawabnya dalam kaedah, bila kita nak nisbah, kita kena kembali kepada lafaz mufrad. Baru kita tambah ya nisbi. Contoh kita kata ma'ahid al-islamiyah. Ma'ahid kan? Hadza tullabu madaris. Madaris jamak kepada madrasah. Madaris jamak kepada madrasah. Madaris. Bila nak kata tullabun, nisbah kepada madrasah. Tullabun madarisiyah. Tullabun madrasi. Tullabun madrasiyah. Madrasiyah. Madaris isim jamak. Sekarang ni kita nak nisbah. Maka kita tak ya nisbah. Contoh kita orang mana? Tahu orang mana? Mana ya? Mana? Keeper kita orang mana? Keeper tak? Keeper kita orang mana? Jadi mana nak kata nama mana? Ada. Letaklah apa? Afnan tak? Afham Al-Maniri. Al-Maniri. Mani tambah ya belakang. Al-Maniri. Al-Maniri. Jadi tambah ya nisbah. Kalau orang puang pula, Aisyah Al-Maniriyah. Ya nisbah tu. Okey.
Kalau perkataan yang nak dinisbahkan tu isim jamak, contoh madaris, jamak pada madrasah, maka bila nak nisbah kita kena kembalikan kepada mufrad dia. Itu ghalib kaedah lah. Ada istisna, kadang ada ghalib kaedah dia kena kembalikan kepada mufrad dia. Jadi madaris mufrad kepada mufradnya madrasah. Jadi madrasi. Bila kita kata hadza talibun madarisiyun, tak, hadza talibun madrasiyun. Haulai tullabun madrasiyah. Kita tak kata tullabun madarisiyah. Jadi dalam situasi ini ma'ani jamak kita kembalikan kepada mufrad dia, ma'nan, maka ditambah yang nisbah jadi ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Mansubatan ilal ma'ani, kerana nisbah kepada ma'ani. Lianna littisafa bil ma'nawiyati, kerana bersifat dengan ma'nawiyah. Far'ul alittisafi, bersifat dengan ma'nawiyah tu furu' daripada bersifat dengan ma'ani. Far'ul ittisafi bil ma'ani, cabang bersifat dengan ma'ani. Sifat dengan ma'nawiyah tu dia tu hasil, cabang daripada sifat ma'ani. Okey. Wali annaha, bukan fa, wali annaha. Okey, wali annaha, bukan fa. Ilah yang kedua. Kenapa nisbah kepada ma'ani? Kerana ittisaf bil ma'nawiyah far'u al-ittisafi bil ma'ani. Wali annaha, dan dari kerana sesungguhnya ia. Ia mana? Ia ma'ani. Wali annaha, dan karenanya ia. Okey. Iaitu ma'ani tu azharu minha, lebih zahir daripadanya, daripada ma'nawiyah. Wali annaha li annal al-ma'ani azharu minha, lebih zahir daripada ma'nawiyah. Kenapa zahir kat mana tu? Ma'nawiyah. Ma'ani lebih zahir daripada ma'nawiyah. Hiya, kerana ia ma'ani tadi maujudatun, dia itu ada, sifat yang ada. Wal ma'nawiyatu sabitatun faqat, adapun ma'nawiyah itu dia hanya sabit semata-mata. Ini sekadar ilah je lah, nak kata kenapa kita namakan sifat itu ma'nawiyah, nisbah pada makna, nisbah pada makna tu, yang ma'ani itulah. Jawapannya kerana sifat ma'ani itu yang lebih zahir, yang lebih jelas. Kerana apa? Kerana sifat ma'ani ni ada, sifat ma'nawiyah ni hanya sabit. Beza ni maujudah dengan sabitah. Maujudah ni makna ada sungguh di fil kharij. Ada sungguh ti. Bukan sekadar ada fi dhihni saja, ada pada pemahaman saja. Tak. Bahkan dia maujud betul, ada sungguh fil kharij. Sabitah ni benda yang sabit semata, dengan makna ia tak ada pada wujud yang hakiki, yang zahir ni tak ada. Dia hanya ada pada zihin atau pada i'tibar sahaja. Jadi digunakan kalimah thabitah. Contoh kita kata air sirap. Air sirap berwarna merah kan? Kita isi air, bekas air ni dengan air sirap. Jadi yang ada air satu, yang keduanya sifat merah dua. Sifat merah tu ada lah. Jangan pula kata sifat merah tak ada.
Yang ada air sirap. Jadi apa yang kita faham pada air sirap itu adanya zat iaitu air dan adanya sifat iaitu merah. Apa lagi nak kata? Manis. Ada juga sifat yang ada namanya manis. Okay. Kemudian kerana bersifatnya air dengan merah tadi dengan sifat ma'ani, merah dan manis, kita kata keadaan air berwarna merah. Keadaan air berwarna merah tu benda ada sungguh tiga ke hanya yang kita faham bila ada warna merah pada air. Dia hanya bentuk kefahaman, benda yang sabit yang tidak ada hakikat zahir pada luar. Macam kita reti makna ada air, lepas tu ada cap merah, jadi air sirap, air warna merah. Keadaan warna merah tu bukan benda yang benda hak ada, benda hak kita faham reti saja. Yang kita faham dan reti sahaja. Boleh? Jadi benda itu dikira sabit. Tapi benda yang sabit ini tak ada wujud pada zahir. Kita nak asing mana keadaan warna merah, kita boleh tunjuk. Dia ada sekali lah, tapi dia bukan benda yang berasingan ataupun wujudnya sampai kita boleh asingkan kewujudan tu. Tidak. Hanya yang benda ini dipanggil sebagai benda ats-tsubut saja. Sesuatu itu sesuatu yang sabit. Dia tidak maujud tapi dia sabit saja. Okey. Boleh. Dan begitulah juga benda-benda lain, benda iktibari yang bentuk lain, kita boleh kata benda itu hanya sabit dan tidak ada. Wa hadza ala ra'yi, dan ini mana ni? Wa hadza al-qaulu qaulul musannif summa sab'u sifat itu. Dan ini perkataan musannif itu, 7 sifat yang wajib itu, sifat maknawiyah itu, ala ra'yi musbitil ahwal. Mabniyun ala ra'yi, dibina di atas pandangan orang yang mensabitkan ahwal. Ulama yang mensabitkan ahwal, maka mereka membilang sifat maknawiyah. Ada nama sifat dalam sifat yang wajib, iaitu sifat maknawiyah. Siapa mereka yang mensabitkan ahwal? Iaitu di kalangan Asy'ariyah, ialah Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Itu musbitil ahwal. Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani dan juga Imam Haramain. Dan orang yang bersetuju dengan mereka lah. Yang mana di sini Imam Sanusi cenderung kepada pandangan yang mensabitkan ahwal. Pandangan yang kuatnya, hal ni tak ada, ahwal ni tak ada. Kata apa nama ni, para imam, antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, la hala wa annal hala muhal. Hal tu tak ada, kerana hal itu muhal, hal itu mustahil. Kita dah sebut dulu kan, hal ni ialah keadaan yang menengahi antara ada dan tak ada. Kita tulis lagi tu, tulis dah ke tak? Ada. Jadi kalau kita buat dari segi kedudukannya, benda yang wujud, yang kedua benda yang makdum, ada dan tak ada. Okey, tengah-tengah itu ialah hal. Tengah-tengah tu hal. Hal ini keadaan yang menengahi antara ada dan tidak ada. Faham? Satu lagi amrul itibari. Amrul itibari ni dia bawah daripada hal. Dia tak ada. Dia ni daripada benda hak tak ada juga. Cuma dibilang kalau kita nak letaknya dia bawah pada hal. Maka ulama muhaqqiqin mengatakan hal ni sebenarnya tak ada. Dan dia itu mustahil, kerana benda yang menengahi ini tak boleh nak isbat. Kenapa mustahil itu? Tidak ada dalil mengisbatkan wujud dia. Maka kita dah isbat lah. Dah kategori mana kalau tak isbat? Tak isbat dengan makna bukan tak percaya. Kita percaya kaunuhu qadiran, percaya kaunuhu muridan tu. Tak, tu kita kena yakin keadaan Tuhan tu. Tetapi dia tidak dibilang sebagai sifat yang berasingan.
dia tidak dibilang sebagai sifat yang berasingan. Faham Bukan makna kita nafi dengan maksud kita isbatkan lawan, bukan. Yang menafi, yang tidak membilang maknawiyah ni kata tak perlu bilang sebagai sifat yang berasingan, itu je. Kerana dia daripada kategori yang tak ada. Hal ni tak ada. Faham tak? Amrul i'tibari saja, amrul i'tibari pun bukan benda yang ada, maka tidak dibilang berasingan. Jadi sifat tu 13 je lah. 13 kalau kita bilangkan wujud secara tasamuh, ataupun 12 kalau kita tak bilangkan wujud, kita anggap wujud tu diri maujud. Okay. Maka ini dia kata ala ra'yi muthbitil ahwal, wa amma ala ra'yi man la yuthbituha, adapun atas pandangan ulama yang tidak mengisbatkan hal, faqadirun indahu, samalah faqadirun ay faqaunuhu qadiran. Faqadirun makna takdirnya itulah ni dijakat atas jalan tasamuh. Faqadirun ay faqaunuhu qadiran, itu indahu ay indaman, inda ra'yi man la yusbituha, ibaratun an qiyamil qudrati bil mahalli. Maka kaunuhu qadiran tu ibarat, reti daripada berdirinya kudrat pada mahal. Mahal makna zat, ila akhirih. Makna kaunuhu muridan tu ibaratun an qiyamil iradati bil mahal, bil zat. Mahal dengan makna zat sampai akhir sifat-sifat maknawiyah yang 7 tersebut. Faham? Jadi khulasah kalam berkaitan dengan sifat maknawiyah. Pandangan muhakkikin di kalangan ulama ahli kalam mengatakan sifat maknawiyah ni bukan sifat yang asing yang dibilang suku. Kerana dia bukan benda yang maujud. Bila bukan maujud, maka tidak perlu dibilang asing kerana telah termasuk dalam sifat ma'ani. Boleh. Dan Imam Sanusi kita dan ulama-ulama yang mengisbatkan ahwal, maka mereka membilang secara ada lagi 7 sifat. Lepas daripada 13 sifat tu, 7 sifat lagi yang dinamakan sifat maknawiyah, yang mana maknawiyah ini ialah dalam kategori hal. Dia termasuk daripada sifat ahwal. Ahwal maknawiyah dia nama. Okay. Maka perbincangan tu khulasahnya begitulah. Dah 13, 20, 13 tak ada masalah, pegang mana-mana pun ada masalah. Tapi kena cahaya tu, hang tu berkuasa dan keadaan berkuasa tu, itu kita kena i'tikad. Nak bilang tak pun bilang tak kita lah. Tak kita. Itu bukan menjadi isu, kita kena tolak sifat 20. Sebab ada orang mainkan isu. Ulama sendiri khilaf 13, 20, 13, 20. Oh tu tak selesai lagi. Sifat 20 ni. Sifat 20 ni 13 ke 20, 13 ke 20. Jadi dia pun kata akidah benda gini tak tahu. Dia bukan masalah cabang ni, masalah bilang tak bilang je. I'tikad wajib kita i'tikad. Tetapi pada membilangnya sebagai sifat yang berasingan atau tidak, itu berlaku khilaf. Dan khilaf ni tak ada kesan pun. Tak, kita ambil lah mana-mana pun tak ada kesan pun. Kita nak pegang hak mana satu. Tak ada kesan pada i'tikad sampai jadi bid'ah ataupun keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okay. Habis. Kemudian wa yastahilu fi haqqihi ta'ala, masuk hak mustahil dah. Kita berhenti sinilah, buka ruang untuk soalan. Silakan. Ada perlu ada masa banyak ni untuk soalan. Sila. Saya nak baca mustahil pula. Mustahil masuk perbincangan yang berasingan lah pula. Ya, ada soalan? Tanya. Akhwat pun kalau ada soalan boleh tulis dekat live. Ada soalan sini. Ada nak tanya? Jangan takut dan segan. Tanya. Mana nak tanya? Tak ada. Ni
Tak ada. Faham Melaka dah ni. Awak tak ada. Ada kata. Tak. Okey. Sekali lagi ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, sekadar itulah untuk kali ini. Kita sambung pada minggu-minggu yang soalan lain. Boleh. Ada live pula ni, soalan lain. Apa dia soalan lain tu? Boleh tanya. Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Sementara keluar live soalan live ni. Hukum isteri minta cerai suami. Hukum isteri minta cerai sebab suami nikah lain. Ya soalan ni kena tanya malam ni kat Masjid Bukit Besar. Sebab situ baca muamalat daripada Batu Mu'in. Tapi tak apalah. Hukum isteri minta cerai sebab suami nikah lain. Jawapannya boleh ke tak? Isteri minta cerai kerana suami nikah lain. Ni orang perempuan Nabi SAW sebut ayyumam ra'atin sa'alat talaqa min ghairi ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Mana-mana perempuan yang meminta kepada suaminya, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin, dalam riwayat ini fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Mana-mana perempuan yang minta kepada suaminya tolak tanpa ada sebab yang munasabah, ada sebab syar'i yang membolehkan minta, maka perempuan ini tidak akan membau syurga. Tidak akan bau syurga. Jadi ayat tidak akan bau syurga ini dia bentuk ayat tahzir dan juga bentuk wa'id, janji seksa daripada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa perbuatan itu dosa. Perbuatan itu perbuatan dosa. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Maka perbuatan seorang perempuan minta dengan suaminya tolak tanpa ada sebab. Okey. Kalau ada sebab boleh. Maka adakah suami menikah lain itu dikira sebab yang dibenarkan untuk minta tolak? Jawapannya tidak. Kerana dia bukan benda haram. Dan dia tidak memudaratkan isteri. Mudarat kat mana? Nikah lain. Istilah ni panggil apa? Menyondol. Perempuan yang jadi menyondol ya. Ambil mana tak tahu. Macam-macam istilah. Jadi jawapannya tak nak minta. Jangan minta lah. Tak. Benda itu apa nama ni? Benda yang tidak patut diminta. Kerana dia bukan sebab yang membolehkan orang tu minta. Sebab apa? Sebab dia tidak ada mudarat pun dari segi itu. Kecuali lah lepas daripada itu suami dia cuai nafkah. Lepas tu boleh lah. Cuai nafkah ataupun tinggal ataupun menyebabkan jadi mudarat rumah tangga, anak-anak, tu boleh minta dengan sebab tadi, tapi bukan sebab suami cerai. Bukan sebab suami nikah lain. Faham tak? Bukan dengan sebab suami nikah lain. Andai kata lepas daripada tu rumah tangga jadi tak elok, suami pukul ataupun berlaku, itu boleh minta cerai kerana sebab perkara tu, bukan sebab suami nikah lain. Tapi kalau kerana suami nikah lain, itu bukan sebab yang berhak untuk perempuan minta suami dia cerai dia. Jadi benda ini dianggap perkara yang tak patut dah, dan dianggap sebagai dosa lah. Ya. Ada soalan apa?
Allah berada di mana-mana. Kenyataannya itu salah jika diiktikadkan keberadaan itu dengan makna wujud Tuhan dan ada zat Tuhan itu di mana-mana. Dan itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah, apatah lagi pandangan Asy'ariyah. Bahkan bukan pandangan ahli Islam pun, dia itu yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana dengan zatnya, dengan wujud dan zatnya. Makna di sini pun tu ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Ada makna ada zat Tuhan situ. Oh ni pandangan hulul wal ittihad ini keluar daripada Islam lah ni. Wa man yaqul bil hululihi fa aqluhu ma'lul. Siapa yang mengatakan Tuhan tu halun, meresap, ada sini, ada sini, ada sini, fa aqluhu ma'lulun. Akal dia tu sakit, akal dia tak betul. Faham tak? Akal dia tu ada masalah. Wa man yaqul bil ittihadi fa huwa min qaulil ilhadi. Siapa yang mengatakan dengan ittihad, bersatu dan bergabungnya manusia alam dengan Allah, maka itu pandangan ilhad yang pandangan kufur lah. Mulhid ni pandangan kufur. Boleh. Ada soalan dia kata, akal manusia ini kategori amrun i'tibari ke? Akal manusia ini kategori amrun i'tibari ke? Okey. Jadi amrun i'tibari ni maksudnya benda yang kita reti saja tapi tak ada hakikat. Okay, sekarang ni kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan akal. Dia akal, roh, nafsun. Akal, roh, nafsun. Ini ni tiga-tiga ni daripada mawaqiful uqul, perkara yang akal tak boleh nak tahu hakikat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengata tiga-tiga ni ada berkaitan rapat. Ada berkaitan rapat antara akal, roh dan nafsu, ada berkaitan rapat. Sebahagiannya mengatakan beza pada i'tibar saja. Jadi perbincangan tentang hakikat tiga ni perbincangan yang sukar nak mengetahui hakikatnya. Apatah lagi Allah Ta'ala sendiri sebut wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Tuhan. Jadi hakikat akal, hakikat ruh, hakikat nafsu di jiwa dan nafsu tu Allah Ta'ala yang lebih tahu. Tapi dia duduk kategori mana? Dia kategori benda yang maujud. Ada. Tapi ada jauhariyatu al-aqlu war ruh ni jauhariyah, makna hakikat dia tu kita tak tahu. Sebab hakikat wujud kita pun lain dengan hakikat wujud malaikat. Hakikat wujud malaikat lain dengan hakikat wujud syaitan. Tak? Makhluk-makhluk lain, jin. Jadi dia wujud, benda yang mawujud, bukan amrun i'tibari saja. Kalau amrun i'tibari ni tak ada hakikat wujud, dia hanya i'tibar saja. Yang pulaknya i'tibari pula dia berkait dengan, kalau benda itu ada pada kaitan benda yang ada, dia panggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Maknanya dia ada kefahaman yang dapat dipaham daripada benda yang ada hakikat pada luaran. Tak? Amrun i'tibariyun intiza'iyun. Besar. Majid yang besar. Besar tu benda kita faham dari segi saih dan seumpamanya. Besar tu tak ada yang ada ni batu-batu yang buat masjid tu. Tak? Jadi akal ni dia jauhar. Bila jauhar tu dia masuk benda maujud juga, bukan daripada amrun i'tibari. Kenapa Imam Haramain Al-Juwaini berpegang dengan hal sedangkan Imam Haramain seorang ulama hebat? Kenapa pegang dengan hal? Jadi hal ni pertamanya kita jangan faham hal ni
Salah betul-betul. Ulama yang tidak mengisbatkan hal ni kerana kata tak cukup kuat dalil. Dalil nak mengisbatkan ada kategori namanya hal tu tak ada. Tak ada dalil kuat. Okey. Dari segi konsep dia, kita boleh faham je konsep. Ni surat Yasin tau. Surat Yasin dah. Ambil ni handset tau. Handset keadaan handset buat petok handset ni bersegi 4 handset ni dah. Jadi segi 4 tu ada tak? Segi 4 tu ada tak? Ada sungguh ke hanya dipaham bila potong gini-gini jadi segi 4? Cah kertas lah. Saya ambil tisu yang senang. Kita segi 4 tisu ni. Ada tak segi 4 dia ni? Kalau ada kategori mana? Maujud ke, ma'dum ke, had? Atau amrul i'tibari. Kita ambil say lah kalau kita tukar amrul i'tibari dengan hal. Tak? Jadi petok ni ada tak? Ada. Lepas tu bila saya lipat gini, gimana petok dia? Petok dia gimana? Jadi segitiga. Petok gimana? Dia terbang ke? Dia hilang ke mana? Jadi petok ni kita faham apabila dipotong dengan segi-segi yang mempunyai berapa? 360 darjah dalamnya segi-segi yang jumlah dalamnya ialah 360 darjah, dia dipanggil bentuk 4 segi. Betul tak? Jadi kalau orang faham tu ni, dia akan ilmu sains dia akan selari je. Macam mana? Nak kata ada. Mana perginya 4 segi bila saya buat gini? Gimana 4 segi kalau saya buat 3 segi ni? Gimana? Kalau ada, di manakah dia? Kalau tak ada, ke mana dia pergi? Jadi benda ni, bentuk ini termasuk daripada perkara kita nak kata i'tibari saja ataupun i'tibari lah kita kata benda yang hanya i'tibari, ataupun kita nak letakkan sebagai hal keadaan putih. Keadaan yang mana putih? Putih ada, tisu ada, keadaan warna putih tu. Dia berkeadaan warna putih. Boleh kita kata ada. Tak? Tapi ada secara siapa ada sungguh ke? Tak siapa tak ada sungguh. Jadi perkataan Imam Haramain ataupun Baqilani sekalipun, Imam Baqilani ulama hebat, dia nak kata ada masalah khilaf benda gitu je. Awak nak mengatakan ada kategori. Contoh kategori apa? Orang minat serangga, contoh serangga. Ataupun minat serangga, dia ada kategori, letak kategori ni ikut dia nak tambah kategori baru. Minat apa lagi? Orang minat ikan, ada ikan jenis gini, ada ikan jenis gini, nak tambah kategori. Jadi itu benda yang makna bukan mengatakan bila dia kata ada hal tu dia salah betul-betul, tidaklah. Sedangkan Imam Haramain seorang ulama hebat, ada yang mengatakan ada hal pun dia ada hujah. Cuma kenapa pandangan muktamadnya kata tidak ada hal? Kerana dalil hal tu tak kuat. Dan kita maklum bahawa pandangan dalam akidah ni yang kuat itulah yang dimenangkan. Kalau kita nak ikut sunnah, selepas bersalam Nabi bawa tangan ke mana? Ke dada atau ke hidung? Salam dia ni salam musafahah. Salam gini ke salam dia? Ke salam bagi salam, assalamualaikum. Tak tahu. Salam apa maksud ni? Kalau bersalam adab. Sekarang ni kita tengok adab Arab salam lepas je. Cuma kita lah letak ke hidung, itu termasuk daripada umur perkara adab dan uruf lah. Adab dan uruf. Jadi benda ini menama bersalam itu jika pada keadaannya sunat. Kemudian letak mana itu bergantung pada uruf. Bergantung kepada uruf setempat.
Okey. Jadi orang Arab disalam, lepas salam lepas lah. Ada? Lepas salam, kalau awak cium tangan pula cium tangan. Dan berlakulah pada zaman Nabi dan zaman-zaman selepas pada itu, cium tangan dan seumpamanya. Okey, boleh. Subuti pada sifat ma'nawiyah, okey. Selain daripada air sirap. Contoh lain selain pada air sirap ni. Empat segi ni. Subuti ni kalau kita bahasa Melayu kita kata sungguh, okey. Empat segi pada tisu ni sungguh tak? Sungguh. Ada tak empat segi? Ada tak? Ada soal tentang wujud. Wujud tak empat segi tu? Tak wujud. Sebab yang wujudnya tisu je. Tisu ni wujud. Empat segi tu, empat segi tak wujud. Hanya faham. Potong gini panggil empat segi. Potong bulat yang bulat. Yang adanya ialah tisu. Zat tisu. Zat empat segi atau sifat empat segi tu? Sifat empat segi tu hanya dipaham reti. Ia tidak ada sungguh siapa macam ada macam tisu ni atau ada macam sifat putih. Jadi itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Lepas tu fikir sendiri awak lain. Tak ditanya air sirap. Saya boleh buat air lain. Air benda lagi. Air teh. Tak sama. Buat air benda lagi. Air Mountain Dew. Jadi balik-balik fikir sendirilah. Hak mana dalam kategori itu faqis ala qauli takun alamah. Kata Imam Al-Hariri. Okay. Ada wallahu taala ala wa alam sekadar saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.